السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam 26 Syawal bagi tahun ini, dengan makna kita menghampiri beberapa hari saja lagi masuklah bulan Zulqa'dah, di mana pada 1 Zulqa'dah bermulalah penerbangan untuk jamaah haji menuju Haramain, 2 tanah haram, untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima. Puas sudah berhari raya, rumah terbuka ni tok sah cakap. Saya malam ni qaryah saya, Masjid Bandar Laguna Merbuk, malam ni Mentadara. Open house, open masjid lah malam ni lepas Isyak. Ngolah dan tak dan bagi mereka makan lah untuk kita. Besok ada lagi, tak habis. Besok ada lagi lepas Isyak, Sungai Petani juga. Mampu punya makan. Tuan-tuan muslimin muslimat, jangan lupa bila kita sebut hari raya, jangan kita lupakan apa yang pernah dipersembahkan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jangan lupa bila sambut hari raya, jangan tinggalkan suatu pesanan yang pernah dipesan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau namanya Abu Hamzah Al-Ansari, daripada puak Khazraj. Anas atau Yunais dalam bahasa Arab maknanya kecil. Comel lah, comel, kita kata begitu. Yunais ke, Anas ke, maksud dia comel. Orang dia kecil, comel. Arab kata Yunais atau Anas. Nama dia Abu Hamzah Al-Ansari, daripada puak Khazraj, yang lebih mesra dengan panggilan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang berkhidmat di rumah Nabi juga di luar rumah selama 10 tahun. Dan tuan-tuan muslimat kena faham, pembantu Nabi ni ramai. Saya ada kitab dia, senarai nama-nama pembantu Nabi. Bukan Anas bin Malik seorang saja. Anas bin Malik dia urus bahagian dalam rumah. Kemas-kemas sofa ke, bersih sapu-sapu bilik air Nabi, katil ke cadar tak berapa nak tegang ke apa ke. Dia dalam lah. Dia interior dalam. Hiasan dalaman. Dia jaga semua dalam rumah Nabi. Ada yang bertugas di luar rumah. Ibnu Mas'ud kerja dia ambil wuduk Nabi. Nabi nak qada hajat, Ibnu Mas'ud lah yang akan bergegas ambil air. Nabi nak wuduk, Ibnu Mas'ud lah akan ambil air. Nabi tanggal selipar kasut, Ibnu Mas'ud lah yang akan simpan letak suatu tempat. Kasut ustaz kena kebas. Beza dengan Rasulullah. Tu kerja Ibnu Mas'ud, menguruskan keuangan Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi buat kerja cukup profesional, menguruskan keuangan Nabi, bajet Nabi. Rumah Aisyah berapa belanja, rumah Maimunah berapa belanja, rumah Hafsah nak bagi berapa, Ummu Salamah berapa, Nabi nak beli kuda perah berapa, Nabi nak beli baju besi, Nabi nak beli makanan untuk kuda. Pokok tak ada, tu Melayu. Semua bajet tu, sebulan tu bajet. Nabi dapat duit daripada ghanimah, harta rampasan perang apa semua ni. Semua bajet tu siapa buat? Terkejut tuan-tuan dengar. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Duk kenal Bilal ni azan. Duk kenal Bilal ni muazzin. Tu yang betul dia muazzin. Uzunun telinga. Muazzin dia sebut telinga dengar. Kita Bilal di Malaysia, Bilal 1, Bilal 2. Hidup Bilal lari dia apa banyak Bilal lah dia kata di Malaysia. Apa barang bro kata Bilal. Bilal sudah banyak.
Bilal nama dia. Muazzin tu tugas dia. Pidato biasa di Malaysia, jawatan Bilal dan Siap, hantamlah. Janji faham. Bilal ibn Rabah adalah manusia yang mengurus hal ehwal keuangan Nabi. Allahu Akbar. Dia menteri keuangan lah, senang faham. Tapi tak masuk lawan MDB, apa tak ada lah. Ini urus duit, Nabi belanja apa semua kerja. Allah, Nabi susun elok. Ada sahabat kerja dia urus kuda perang Nabi. Macam kita lah nak servis bila, nak bagi makan bila. Kalau Nabi pergi perang, kuda dia jenis apa? Kalau Nabi sekadar pergi ziarah, kuda dia jenis apa? Sahabat ni tentu. Itu dia Rasulullah buat kerja profesional. Ada di antara sahabat kerja dia jaga khatam nubuwah. Maaf, khatam cok surat Nabi. Khatam nubuwah tu tanda belakang Nabi. Nabi tulis surat ke ada cok Allah, Muhammad, Jibril. Cok surat tu. Ada seorang sahabat pula kerja dia pastikan cok tu elok, dakwat dia elok. Seorang sahabat. Ada sahabat yang jaga pakaian Nabi. Jubah Nabi nak pergi perang, jubah warna. Jubah Nabi solat Jumaat yang ni. Semua Nabi susun. Termasuk mana-mana orang asing yang datang nak jumpa Nabi. Mereka bukan kenal Nabi. Orang luar tak kenal Nabi. Orang pada Yaman, pada Oman yang jauh, yang tak pernah tengok Nabi. Bila dia dengar Nabi ni, dia datang nak ziarah. Maka ada seorang sahabat akan briefing dia. Macam mana nak jumpa Nabi? Kalau Nabi tengah duduk, macam mana engkau nak duduk depan Nabi? Macam mana engkau nak bagi salam dengan Nabi? Kalau engkau jumpa Nabi tengah berdiri kejap lagi, macam mana engkau nak approach Nabi? Sahabat di briefing. Sahabat yang ditugaskan itu ialah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakrin lah yang bertugas sambut orang asing, bawa pergi jumpa Nabi. Semua Nabi susun. Tak silap saya dalam kitab tu ada lebih kurang 30 orang sahabat khusus. Saya tak ingat semua nama dia. Sahabat yang Nabi khususkan untuk melayani Rasulullah, menjaga Nabi dengan pahala yang cukup besar. Tak semua sahabat Nabi pilih. Lebih kurang 30 orang. Subhanallah. Termasuk Anas bin Malik, yang bila Nabi berhijrah, dia dibawa oleh mak dia Ummu Sulaim. Nabi sampai saja Madinah, Anas bin Malik sudah pun syahadat, sudah pun memeluk Islam. Ayah dia Malik mati kafir. Itu yang dia sedih sana. Ayah dia Malik mati dalam keadaan kafir, tak sempat mengucap na'udzubillah. Mak dia Ummu Sulaim bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebut Anas waktu tu umur taklah jauh mana, taklah kata tua sangat. Bawa jumpa Nabi. Ummu Sulaim kata, ya Rasulullah, ni anak saya, tolong doa untuk dia ya Rasulullah. Saya nak serah dia pada Rasulullah untuk khidmat pada Rasulullah. Dia ni anak saya ni, Anas ni,
Dia tak sabar nak tunggu Rasulullah sampai ke Madinah, ke Yathrib waktu itu. Sampai dah Nabi, dia punya gembira, ya Rasulullah, tak ada ayat saya nak sebut. Ya Rasulullah, sebelum saya serahkan Anas pada Rasulullah, khidmat untuk Rasulullah, tolong ya Rasulullah doa untuk dia. Kita dalam hidup pun macam tu tuan-tuan, minta doa orang alim lebih alim daripada kita. Kita nak musafir jauh, kita nak pergi haji tuan-tuan muslimin muslimat, kita nak terbang sejauh 8 jam, lamanya 8 jam, hampir 8,000 kilometer. Kalau berlaku di Malaysia, kita bukan boleh tahan bas kot dia kalau start. Tak boleh. Nak kena booking flight sampai Malaysia dah tanam mayit, tak ada masa dah nak tengok. So kita mau keselamatan apa semua, minta doa orang-orang alim, suruh mereka doa. Syarat dia paling tinggi, syarat orang alim tu, dia tak sokok yang tu. Dia sokok leceh, tak berapa nak power. Tuan-tuan muslimat, Nabi ajar begitu. Paling tak ada angkat tangan minta selamat sudah. Dan Nabi doa untuk Anas bin Malik. Apa Nabi doa? Nabi kata simple doa Nabi. Kamilun jamilun dalam Arab, kita belajar Arab. Ucapan Nabi kamil, lengkap. Ucapan Nabi jamil, indah. Ucapan Nabi pendek-pendek kadang-kadang, ada kala panjang Nabi bercakap. Tapi Nabi cakap sepatah dua, cucuk habis dah mati. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, kurniakan padanya anak dan harta yang banyak. Tu Nabi doa. Kurniakan padanya anak dan harta yang banyak. Menunjukkan bila Nabi doa macam tu, Nabi tahu dah Anas ni, tahu dah kalau dia banyak duit pun dia bukan jenis bakhil, dia tahu, Nabi tahu. Itu yang Nabi doa. Maka boleh kita doa begitu dengan syarat harta kita berkembang elok dan ada hak orang-orang lain atas harta kita. Tak salah kita minta kaya dengan Allah, tetapi syarat kaya kita tu orang lain tumpang sama. Mintalah. Awak berniaga nak jadi kaya, mintalah. Sebab Nabi sendiri doa untuk Anas bin Malik supaya Allah kurniakan pada Anas anak dan harta yang banyak. Kata Anas, bila dia dah tua, umur dia 80, Anas ialah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia. Itu riwayat. Sahabat Nabi yang pertama meninggal di Madinah, Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang last sekali habis nyawa, last sekali di kalangan sahabat, Anas bin Malik. Umur dia panjang. Nabi doa. Umur dia panjang. Dan Anas kata, aku kira-kira tengok anak aku, menantu aku, cucu aku kira tengok 106 orang. 106 orang. Kira kalau hari raya pening. Tu cerita. Mak saya hidup lagi umur 82. Mak saya ada cucu lebih kurang 60 orang. Dan mak saya ada cicit lebih kurang 70-80 orang. Hari raya tuan-tuan, sampai saya tak kenal mana satu cucu penakan saya. Tak kenal. Dia kira main dia duit raya. Mampu Jawab dia RM1 dan jari pasal.
Punya ramai di Gombak tu saya ingat kami ikut big family in Gombak. Kalau himpun lah adik-beradik 13 Tapi dia kembang dia Allahu Rabbi sampai mak punya cicit berpuluh-puluh. Cicit bukan cucu. Subhanallah. Mana cucu penakan saya lah, cicit bagi mak. Anas bin Malik 106 orang. Setakat aku kira 106 orang. Oh, ramai tuan-tuan. Dan Allah kurniakan padaku harta. Ladang kurma dia punya banyak. Dan Allah berikan padaku harta ladang kurmaku berbuah setahun 2 kali. Bukan padi di Kedah setahun 2 kali. Ladang kurma Anas bin Malik Allah bagi setahun 2 kali berbuah berkat doa Rasulullah. Dan sebelum saya sebut apa yang Anas bin Malik sebut tentang hari raya, apa dia hari raya sebenar, kata Anas bin Malik, ada satu lagi riwayat yang sahih bagaimana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Anas, ziarah Anas. Sebab Anas lepas dia kerja, dia tak tidur rumah Nabi, dia balik rumah dia. Dia balik rumah dia, dia tak tidur rumah Nabi, tak. Habis dia bertugas, katalah pukul 6 petang, Anas akan balik ke rumah dia, besok datang balik bertugas. Satu hari Nabi pergi ziarah Anas bin Malik. Ziarah waktu lepas zuhur. Tiba-tiba Nabi rasa mengantuk. Nabi nak tidur, rasa mengantuk, letih sana. So Nabi lena sekejap di rumah Anas bin Malik. Cuaca panas Madinah, mana ada aircon kipas macam kita zaman Nabi, tuan-tuan. Sebab itu dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar, bagaimana ada solat yang dibenarkan kita melewatkannya, iaitu solat zuhur dengan syarat cuaca panas. Lah ni tak boleh lah, bagus punya sempoi punya aircon. Katalah kita pergi beraya di kampung Negeri Sembilan ke Rembau ke mana, pergi beraya semayang kat surau tu zuhur, surau kampung kan, masuk tengok kipas tu tinggal wiring ya, syahid kutu buat pelaring. Lepas curi kepala paip 6 tinggal 1. Masuk punya panas berpeluh, nak semayang memang tak selesa. Kita pun habak kat member kita, abang kita kat sekaliman, terbang kita rehat tu, pempat kan kita semayang. Boleh? Tak ada salah, ada hukum. Kita pun set kalau lepas bangkit pukul 7. Zuhur ke mana, apa ke mana. Tu jaga elok. So pukul 4 bangkit, ambil wuduk, kita pun semayang zuhur. Boleh? Boleh. Syarat cuaca panas tak tahan. Boleh. Tak ada salah. Boleh. Kata Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, sama ada panas tu dalam rumah, panas tu di pejabat, panas tu di masjid, panas tu di madrasah surau, hukum dia berjalan. Jadi saya ingat kita payahlah, kalau kita dah lena elok, aircon sejuk, kuliah pun lena pasal aircon. Dia jadi lain. Baik. Tiba-tiba Anas panggil mak dia Ummu Sulaim. Ini riwayat sahih. Apa yang mereka tengok waktu Nabi tidur? Mereka melihat peluh Nabi mengalir dengan deras. Peluh Nabi mengecil. Anas tengok, Ummu Sulaim mak pun tengok. Peluh di wajah Nabi mengecil. Mengecil peluh Nabi. Ummu Sulaim tak tunggulah. Lalu diambilnya botol yang kecil, ditadahnya peluh Rasulullah, disimpannya dalam botol itu, dijadikan minyak wangi untuk anak-anak.
Subhanallah, riwayat sahih dan diambil untuk tabarruk tubuh mereka. Nabi tak sedar, becik penuh dia. Anas kata, mak aku ambil botol, tak ada. Tuan bayang peluh Nabi banyak kala waktu itu. Dengan tidak mengganggu Rasulullah tidur. Dapatlah botol becik simpan untuk tabarruk anak-anak. Itu boleh ambil tabarruk. Pi usung replika tapak kaki, lepas tu cium ramai-ramai di Alostar. Tu mangkuk punya kerja. Sampai Datuk Mufti pun naik angin. Datuk Mufti, Datuk Badaruddin pun naik angin. Aku tak suruh benda lagu tu, kata Datuk Badaruddin. Dan aku tak pernah keluar surat suruh buat benda lagu tu. Replika tapak kaki Nabi, entah ia ke tidak replika, yang hampa cium pasal apa? Dok buat kerja yang boleh menjahanamkan akidah. Tara kita semayang di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-Baqarah juzuk 1. Allah kata ambil dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai musalla, tempat solatmu. Kita diajar dalam kursus haji, dalam kursus umrah, habis tawaf, solat sunat tawaf, kalau boleh berdekatan makam Ibrahim. Sebab ada ayat dia, kalau tak dapat tak apa, pergi belakang sikit. Namun diajar waktu kita solat tu apa tujuan? Apa tujuan solat di makam Ibrahim? Cuba buka buku-buku kursus haji. Saya pun kursus haji di negeri Kedah. Antara benda kita beritahu pada peserta kursus haji ialah kamu solat di makam Ibrahim itu dipanggil mengenang jasa, iaitu mengenang jasa Nabi Ibrahim sebagai arkitek bumi Makkah, sebagai orang yang meninggikan Kaabah, bukan pi sembah tapak kaki tu. Bah itu Poli harap dia marah bila ada jemaah Pakistan, India apa semua ni buat kerja khurafat, pi cium bekas makam Ibrahim. Bawa anak suruh cium, memang kena penampak dengan Poli harap. Tak boleh, bukan pi sembah tapak kaki Nabi Ibrahim, tetapi sekadar mengenang jasa Nabi Ibrahim. Pi angkut, pi usung tapak replika tapak kaki Nabi, pi cium ramai-ramai. Ini kerja Islam tak pernah suruh. Na'udzubillah. Ajaran Nabi tak mau ikut, replika tapak kaki cium sampai guguk bulu hidung. Jangan buat kerja yang bertentangan dengan akidah kita. Jangan. Datuk Mufti Kedah marah semua. Buat lagu mana benda dah berlaku, cuma dia nasihatkan. Lain kali jangan buat dah benda-benda khurafat seperti itu. Itu dia. Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik, ambil botol pitadah. Itu riwayat sahih. Pitadah peluh Nabi hak merecik waktu Nabi tidur di rumah Anas bin Malik waktu tengah hari panas. Dan dalam tulah, dalam botol yang kecil itulah peluh Nabi yang mereka ambil berkat tabarruk. Ku ada penyakit apa? La ilaha illallah. Kerana Rasulullah ujung rambut dia sampai ujung kaki dia mukjizat tersebut. Peluh dia. Oh, najis Nabi wangi. Itu riwayat. Allahu Rabbi. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Balik pada tajuk. Baru masuk tajuk. Anas bin Malik kata, kamu nak sembang hari raya, sembang. Tapi aku ingin nyatakan padamu, kata Anas, bagiku hari raya ini adalah pada beberapa bab yang tertentu. Kita kadang tak perasan. Kira seronok hari raya. Seronok. Memang seronok Nabi suruh gembira. Khutbah raya tak dengar dah. Boleh tak? Boleh, tak ada salah. Oh, meninggalkan
mendengarkan khutbah raya tidak berdosa, ataupun lepas sembahyang raya terus belah tak mau dengar terus, tak berdosa apa. Dia tak boleh khutbah Jumaat, sebab khutbah Jumaat ganti 2 rakaat Zuhur. Kita sembahyang 2 lagi mana?